Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam matematik kacang bersama Cikgu Hana. Jadi kali ini kita akan membincangkan macam mana nak jawab soalan matematik SPM kertas 1 SPM 2011 ya. Baru saja habis pelajar menduduki kertas ini. Jadi kita terus kepada soalan yang pertama. Sebelum itu cikgu nak ingatkan semula, kertas ini mengambil masa 1 jam 15 minit ya. Jadi kita pergi kepada soalan yang pertama. Bagaimana nak menjawab soalan kertas 1. Ini soalan yang terbaru ya. Okey. Which number is rounded off correctly to two significant figure? Okey, ini adalah topik form 4 significant figure chapter 1. Sekarang kita nak round off kepada two significant figure. 2SF. Jadi nombor kita adalah kita tengok nombor dia bagi, kita tengok antara A, B, C dan D yang manakah yang betul ya. Okey, kita tengok yang pertama A, kita nak kepada 2. So kosong, yang pertama kita tak kira sebagai significant figure. Jadi significant figure yang pertama ialah di sini 1, 2. Okey, sebab kita nak 2. Tengok yang ketiga. Yang ketiga lebih daripada 5, maka dia akan tambah 1 di sini. Akan tambah 1 pada angka 2. Jadi kita dapat 0.013. Jadi kita tengok soalan A, kita dah dapat jawapan dia betul. Okey. Cikgu rasa ni kecil sangat tulisan. Cikgu tulis mula dekat sinilah. 0.0126. Okey. Jadi kita dapat, kita nak 2, 1, 2. Tengok angka yang ketiga, lebih daripada 5, maka ini akan tambah 1. So kita akan dapat 0.013. So jawapan 0.13 dah betul. So jawapan dia ialah A. So habis soalan 1. Okey, tadi kita dah dapat jawapan yang betul. Jawapan yang betul adalah A. Okey, kenapa jawapan B, C dan D ni salah? Okey, kita boleh semak kenapa jawapan tu salah ya. Okey, kita tengok dekat sini. Okey, tengok jawapan B tu. Nombor dia adalah 0.0136. Okey. Dia nak two significant figure. So yang pertama kita tak kira, ini tak kira sebab dia sifar di hadapan. Kita tak kira dia sebagai significant figure. So 1, 2. Okey, tengok yang ketiga di sini lebih daripada 5, maka ini akan tambah 1 dan kita dapat 0.014. Okey, dalam jawapan dekat sini dia kata 0.013. So salah lah. So ini jawapan ini salah. Okey, so sekarang ni kita tengok yang C tu. Yang C, okey, kita dapat 7230. Okey, kita nak two significant figure. So, significant figure start daripada, okey, ini yang pertama. Significant figure yang kedua. Okey, tengok selepas significant yang kedua tu. Kita tengok sini, kurang daripada 5. So, bila kurang daripada 5, kita tak buat apa-apa dengan ni. Kita tak tambah dia. Bermakna kita akan dapat, kita round off, kita dapat 72. Okey, oleh kerana nilai nombor ni adalah 1000, maka di sini juga nilai dia mesti 1000. So kalau kita tak letak kosong-kosong kat sini, dinilai dia 72. Tak boleh. Dia jadi 7200. Okey, sebab kosong-kosong di sebelah belakang dalam nombor yang bukan perpuluhan, kita kira sebagai significant figure. Jadi kita dapat di sini 7200. Kita tak kira yang ni kita tak kira sebagai significant figure. Jadi ini dua significant figure, tapi kita dapat 7200. Dalam soalan 7300. So salah lah. Okey, yang D. Okey, kenapa D kita salah? Okey, kita tengok D 7360. Okey, 12. Tengok yang ketiga, lebih daripada 5. Bila 5 dan lebih, maka ini akan tambah 1. Okey, so kita akan dapat 7
Okey, bila kita round off, kita dapat 7400. Dalam jawapan dekat sini, kita dapat 7300. Juga salah. Sebab tu B, C dan D, jawapan dia tak betul. A tu yang betul. Okey, so kita akan pergi kepada soalan 2 selepas ni. Okey, kita pergi kepada soalan 2. Okey, soalan 2. Kalau kita tengok di sini, dia bagi satu nombor dan kita nak tulis nombor ini dalam bentuk piawai, okey, iaitu standard form. Okey, standard form adalah dalam chapter 1 form 4, significant figure and standard form ya. Okey, so kita tengok pertama sekali sebelum kita terus jawab, kita tengok standard form adalah nombor yang ditulis dalam bentuk M darab 10 kuasa N. Dan M di sini mestilah antara 1 hingga 10. Okey, 1 di sini bermaksud, 1 ni masuk, ni tengok ya, tanda ni tak ada equal to, bermakna 10 tak masuk, dia 9.99 dan seterusnya. Dan N di sini mestilah ini adalah integer positif atau negatif. Bergantung kepada nombor kita ni. Okey, nombor kita ni kita akan tengok nanti adakah nombor itu nombor kurang dari 1 atau nombor yang lebih dari 10. Okey, di situ menentukan integer kita sama ada positif atau negatif. Okey, sekarang kita tengok kepada nombor tersebut. Nombor tu adalah 0.0027. Okey, untuk dapatkan nilai M kat sini, titik perpuluhan ni kita mesti pindahkan dia supaya dia duduk dekat mana? Dekat sini ni. Supaya kita dapat nilai M dia antara 1 hingga 10. Kalau kita letak titik sini dah jadi 27. 27 lebih daripada 10. Kalau sini 0.2, dah kurang dari 1. Jadi 2.7 sini. So kita nak pindah 1, 2, 3 tempat. Okey, so bila 3 tempat, dan nombor ini adalah nombor yang kurang dari 1, 0.0027, nombor yang kurang dari 1, 0 hingga 1 ya. Jadi N kita adalah negatif. Jadi M kita, nombor ni dah jadi 2.7 darab 10 kuasa. N dia ialah negatif 3. Dan ini adalah M dan ini adalah N. So kita dapat M dia ialah 2.7 dan N dia adalah negatif 3. Jadi jawapan kita adalah A. Okey, kita tengok kenapa jawapan B, C dan D tu tak betul. Okey, kita tengok B. M dia okeylah 2.7. Tapi N di sini 3. Tadi cikgu dah bagi tahu N kalau positif bermakna nombor kita ni adalah nombor yang lebih besar dari 10. Jadi sebab tu ni salah. N dia positif. Dan yang C, N dia negatif 4. Negatif betul nombor dia kurang daripada 1. Tapi 4 bermakna dia pindah 4 tempat. Jadi kita punya titik perpuluhan ni hanya pindah 3 tempat. Jadi salahlah C tu. Okey, D. D pun salah sebab yang pertama salah sebab positif tu. Nombor yang lebih besar dari 10. Dan yang keduanya dia salah sebab dia pindah di sini 4 tempat. Kita hanya pindah 3 tempat. Jadi jawapannya adalah A. Kita akan tengok soalan 3 selepas ni.